Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Alhamdulillah, kita sambung PDPR kita, perkara akhlak. Pelajaran yang pertama, adab bertamu. Tentu murid-murid pernah mendengar perkataan tetamu. Apa itu tetamu? Tetamu ialah orang yang menziarahi orang lain sebagai tetamu, sama ada diundang atau tidak. Murid-murid, sebagai tetamu dan juga penerima tetamu iaitu tuan rumah tersebut, masing-masing mempunyai kewajipan. Apa dia kewajipan sebagai seorang tetamu dan penerima tetamu? Yang pertama, kita tidak boleh berkhalwat dan berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, kerana ia boleh mendatangkan fitnah. Yang bukan mahram maksudnya orang yang halal nikah dengan kita. Yang kedua, sebagai seorang tetamu dan penerima tetamu, kita kena sentiasa berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang ketiga, kita hendaklah menjaga pandangan mata kita apabila kita bertamu di rumah orang. Contohnya, kita perlu meminta izin kepada tuan rumah sekiranya kita hendak melihat kawasan rumah tersebut. Yang keempat, kita hendaklah menjauhi percampuran lelaki dan perempuan tanpa hajat atau keperluan. Sekiranya kita ada hajat, contohnya menziarahi orang sakit, menziarahi kematian atau kenduri kendara, itu dibenarkan. Tapi kalau tiada hajat, maka hendaklah kita jauhi. Yang kelima, meninggalkan tabarruj. Tabarruj itu apa ya? Tabarruj itu berhias diri. Kita tidak boleh berhias diri secara berlebih-lebihan, kerana ia juga boleh mengundang fitnah. Adab sebagai tetamu. Yang pertama, kita hendaklah memberi salam terlebih dahulu apabila kita datang ke rumah orang. Murid-murid, dalam Islam, kita dianjurkan hanya boleh memberi salam 3 kali sahaja. Jika tiada siapa yang menjawab, bermaksud tuan rumah tidak bersedia menerima tetamu pada hari itu. Seeloknya kita beritahu tuan rumah itu sebelum kita nak datang. Contohnya, kita telefon dulu untuk beritahu dia sama ada dia bersedia atau tidak menerima tetamu. Yang kedua, kita tidak boleh meninjau-ninjau, iaitu melihat-lihat di pintu rumah tersebut sama ada tuan rumahnya ataupun tidak. Dikhawatiri apabila kita meninjau-ninjau keadaan dalam rumah tersebut, kita terlihat aurat tuan rumah tersebut. Maka itu akan mendatangkan keaiban kepada tuan rumah tersebut. Yang ketiga, kita tidak boleh membezakan orang yang hendak berziarah. Yang ketiga, kita tidak boleh membezakan orang yang hendak diziarah. Contohnya, kita kalau nak datang rumah orang, kita pilih yang kaya sahaja, yang miskin kita tak mahu datang. Kerana ini bukan sunnah Rasulullah. Rasulullah akan datang ke rumah sesiapa sahaja, sama ada orang miskin atau orang kaya. Yang keempat, kita hendaklah menjaga adab ketika berbual. Kita hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila bercakap dengan tuan rumah. Yang kelima, kita hendaklah berterima kasih dan menyatakan rasa gembira bersama dengan tuan rumah, serta mendoakan tuan rumah. Yang keenam, kita hendaklah memberi pertolongan atau perkhidmatan jika diperlukan. Yang ketujuh, kita perlu menjauhi perkara yang menyakiti atau yang menyusahkan tuan rumah. Contohnya, kita tidak boleh menegur tuan rumah akan keadaan rumah tersebut atau memaksa tuan rumah menghidangkan makanan. Yang ke-8, kita tidak boleh terlalu lama duduk di rumah tersebut.
kerana mungkin tuan rumah mempunyai keperluan yang lain. Yang kesembilan, jika kita ingin menziarahi seseorang, hendaklah kita memilih pada waktu yang sesuai. Kita tidak boleh datang ke rumah orang pada waktu yang tidak sesuai. Contohnya, kita datang ke rumah orang pada waktu tengah hari atau tengah malam. Kerana waktu itu adalah waktu untuk tuan rumah berehat. Seeloknya, sebelum kita datang, kita telefon terlebih dahulu sama ada tuan rumah bersedia untuk menerima tetamu. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala al-istizanu salas fa in udhina laka wa illa farji'. Artinya, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, maka masuklah, dan jika tidak, maka pulanglah. Kewajipan penerima tetamu. Yang pertama, kita hendaklah memuliakan tetamu. Contohnya, kita menghidangkan makanan dan lain-lain lagi. Yang kedua, kita tidak mengungkit pemberian daripada tetamu. Yang ketiga, kita hendaklah bersabar ke atas perkara yang kurang disenangi. Contohnya, tetamu dengan tidak sengaja memecahkan gelas. Yang keempat, kita menyambut tetamu dengan gembira. Yang kelima, kita hendaklah menjamu tetamu dengan hidangan yang sebaik-baiknya. Yang keenam, kita hendaklah menerima kehadiran tetamu dengan wajah yang manis. Yang ketujuh, kita perlu menjaga tingkah laku dan tutur kata apabila berbicara dengan tetamu. Yang kedelapan, kita hendaklah menjaga batas pergaulan, terutama sekali yang bukan mahram kita. Yang kesembilan, kita hendaklah menutup aurat.